keilmuan Islam, dalam tradisi keilmuan Islam kita ada namanya rukun iman, rukun Islam kan. Jadi rukun ni ialah tiang kan? Dan ada bumbung dan bumbung dan sebagainya. Ini kalau hilang tiang tu maka jatuhlah bumbung tu kan, robohlah bumbung tu. Okey, baik. Seperti biasa kita akan lihat. Jadi dalam tafsir kali ini kita akan rujuk beberapa asas dalam ulum Quran lah. Jadi dalam ulum Quran ni dia ada munasabatul ayat, hubungan ayat, ada juga berkenaan dengan mutlak muqayyad, dan ada juga tafsir tadabbur ya. Itu yang kita akan sentuh dalam pada malam ni lah insya-Allah. Jadi ayat 7 yang lepas kan, ayat 7 yang lepas kalau kita ingat kita ada baca uh, ayat 7 dari surah Al-Baqarah. Baik. Yang mana ia berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Yang bermaksud dengan sebab keingkaran mereka, Allah memateri atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar. Jadi khatam ni dia macam satu chalk, di mana mereka ni memang Allah SWT dah tetapkan macam mana pun diberi pengajaran sama je mereka ni kan. Jadi hati orang kafir tertutup mati dari menerima hidayah. Itu antara tema dalam ayat 7. Cuma dalam ayat 8 Allah SWT meneruskan dengan kata-kata daripada satu golongan yang mana mereka mengatakan kami beriman dengan Allah dan kami juga beriman dengan hari akhirat. Tapi mereka ni bukan orang beriman. Ada satu golongan Allah dah sebut dah orang mukmin daripada ayat 1 sampai ayat 5 tu. Kemudian Allah sebut tentang orang kafir yang mana mereka Allah dah khatam, dah tutup dah hati mereka ni daripada menerima hidayah. Dan ada juga yang pertengahan antara Islam dan kafir ni. Zahir ni nampak Islam, tapi hakikatnya isi hati ni adalah orang yang kafir, orang yang ingkar. Jadi kita namakan ataupun golongan ni disebut sebagai munafik, ataupun sifat tu dinamakan nifak. Hati orang munafik juga sama walaupun mereka mendakwa mereka beriman. Jadi ini ada kaitan hubungan ayat. Jadi kalau orang kata apa hubungan ayat 7 dengan ayat 8, maksudnya mereka ni sama je, cuma luaran je berbeza. Mereka ni dari golongan yang ingkar, golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu beriman dengan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia melalui nabi-nabi dan rasul mereka, rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ayat 1 sampai ayat 5 seperti tadi kita sebut, disebutnya ciri-ciri orang mukmin, kan? Orang yang beriman dengan perkara gaib, orang yang mendirikan solat, orang yang berinfak. Dari ayat 6 sampai ayat 7 disebut tentang orang kafir, iaitu mereka ni orang yang telah dicopkan. Jadi dalam dunia ni kalau orang tanyalah kan, antara soalan orang tanya apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mencipta orang bukan Islam, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala selayaknya dengan kuasa dan kemampuan dan sebagainya, Allah SWT ni Tuhan yang Esa, boleh menjadikan semua umat Islam, semua orang ni umat Islam, semua manusia di atas bumi umat Islam. Bahkan Allah SWT sebut juga dalam Quran tentang ni, di mana Allah boleh jadikan umat manusia ni satu agama. Tapi apa hikmah dia? Jadi ada banyak hikmah dia kan, antaranya kalau kita perasan antara yang dalam hidup kita sekarang ni, kita saling memerlukan dari sudut teknologi kan. Kita kadang-kadang berbeza budaya mengajar kita. Mereka ada budaya yang kita rasa tak 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 molek ataupun tidak baik untuk kita. Sebab tu bila kita belajar pengajian tamadun, kita ada sebut budaya barat yang dah ada konotasi macam buruk. And then budaya ketimuran yang ada kesopan santunan dan sebagainya. Jadi antara uh, hikmah ataupun uh, perkara rahsia yang boleh kita belajar di sebaliknya adalah kita boleh mempelajari lita'arufu kan, untuk belajar dan sebagainya. Bahkan ini satu lagi, bahkan kebanyakan hiburan yang mana di dunia ni, yang mana umat Islam tak boleh melakonkan, tak boleh menggayakan, tak boleh mempamerkan, tapi dipamerkan oleh orang-orang ni.
Dan bila saya fikirkan pasal benda ni, rupa-rupanya hikmah yang terbesar tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka ni, bukan Islam ni, sebagai syurga di dunia. Nak katanya Allah Subhanahu Wa Taala ni terlalu adil bila Allah SWT jadikan kita umat Islam, kan ada sebut al-mu'min fi dunya sijnun, kan, macam orang mukmin ni di dunia ni ibaratnya seperti dalam penjara. Sebab kita ada undang-undang kita kena ikut, kita tak boleh makan sebarangan, kita ada pakaian kita perlu pakai, kita kena solat, kita kena bangun pagi, kita kena mengeluarkan sedikit daripada harta kita. Jadi perkara-perkara tu menjadikan kita ni, kalau orang luar tengok, orang-orang yang bukan Islam tengok, dia tengok macam kamu ni memenjarakan diri kamu, kamu menyusahkan diri kamu. Sedangkan mereka ni duduk di dunia ni tak perlu ada apa-apa undang-undang yang perlu diikuti. Mereka boleh makan apa saja, boleh pakai pakaian apa saja, boleh buat apa saja, tak ada halal dan haram dalam kehidupan mereka. Kan? Jadi kita ni dalam dunia ni mungkinlah macam penjara pada pandangan mereka, tapi kita akan mendapat syurga di akhirat kelak. Sebaliknya bagi mereka ni yang dapat syurga di dunia, mereka akan dapat balasan di akhirat kelak. Jadi tidakkah itu satu sudut keadilan Tuhan, kan? Bila Allah SWT jadikan manusia ni ada sudut keadilan. Bila orang tanya apa keadilan pada orang bukan Islam, inilah antara ini, kan? Baik. Tafsir, dua jenis manusia di atas amat jelas untuk dikenali. Maksudnya orang mukmin dan orang kafir ni jelas. Kita boleh kenal mereka melalui perbuatan dan ucapan mereka. Namun, ada satu golongan yang disebut sebagai munafik. Sifat mereka pula dari sudut perbuatan dipamerkan seperti golongan pertama, tetapi hakikat hati mereka sebagai golongan kedua, iaitu dipamerkan kebenaran dengan disembunyikan kebatilan, dizahirkan kasih sayang dengan disembunyikan permusuhan. Ini dalam Abu Zarah Tafasir. Jadi orang munafik ni memang mereka ni ada sikap permusuhan terhadap Nabi SAW dan umat Islam, tapi mereka tidak menzahirkan. Tapi ala kulli hal Allah akan menelanjangkan mereka punya perbuatan. Sebab tu banyak hadis tentang tanda-tanda munafik, dan saya pun ada cari juga, ada banyak, tapi saya cuba bawa yang beberapa yang boleh kita bawalah pada malam ni, sebab malam ni pun slide dah banyak dah. Baik. Berkenaan orang yang ada kemuncak iman, dijelaskan kesan dari hati yang beriman membawakan perilaku dan tindakan yang baik seperti solat dan infak. Berkenaan orang yang kemuncak kufur pula, kesan dari hati yang kufur melahirkan kedegilan dan membuat sikap terhadap kebenaran. Jadi iman dan kufur memain peranan yang menatijahkan perbuatan. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, antara tanda orang tu beriman, dia baca Al-Quran. Dan juga dalam hadis yang lain disebut juga, antara tanda orang tu beriman, kamu nampak dia berulang alik ke masjid. Ini antara tanda beriman. Dan juga tentang kufur pula Allah SWT sebut banyak dalam Al-Quran, kan, tentang kufur. Di mana Allah mengibaratkan orang kufur ni seperti batu, amalan mereka yang diterbangkan, disisirkan seperti debu di atas batu dan sebagainya. Yang mana habita a'maluhum, yang mana musnah amalan mereka. Walaupun mereka buat baik, Allah tak terima, kan, sebabkan mereka kufur, mereka murtad dan sebagainya. Manakala berkenaan dua jenis manusia dalam ayat di atas ada kaitan dengan hati. Demikian juga mengibatkan orang munafik. Mereka menjadi munafik kerana bermula dari hati juga. Justru keimanan dalam hatinya itu dinafikan oleh Tuhan. Jadi ini semua berkaitan dengan hati, kan? Sebab tu dalam hadis Arba'in Nawawiyah, hadis 40 tu, kan, ada disebut tentang iza saluhat jasadas kullu, wa iza fasadat jasadas kullu, ala wahiyya qab. Di dalam badan, ala fi jasadi mudghah, dalam diri manusia ni ada satu daging, kan. Iza saluhal jasad kullu, kalau baik daging tu, baiklah seluruh anggota badannya. Wa iza fasadat, apabila rosak ataupun buruk, fasadal jasad kullu, buruklah seluruh daging itu. Ala wahyal qalb, itulah hati. Jadi hati ni adalah raja ataupun pemutus keputusan, kan. Dan dalam hati juga lah tempat letaknya ilmu. Kadang-kadang kita rasa akal tu main peranan, kan? Kita ingat akal tu main peranan, tapi sebenarnya hati.
Hati yang baik dia akan mengurus akal tu, kan. Hati yang buruk dia akan dikawal oleh akal. Itu. Jadi dia dia kita kena tahu fungsi dalam kita punya ni lah anggota kan. Sebab tu dipanggilnya tangan ni satu fakulti. Fakulti tangan, fakulti mata, fakulti kaki. Fakulti-fakulti ni ada pusat dia. Pusat dia adalah akal. Pusat dia adalah hati. Dan dia ada juga ikan dia atau kita sebut sebagai apa nama, macam menteri, menteri yang membantu raja kan. Jadi menteri tu akal tu. Baik. Orang munafik ini mengakui keimanan tapi hakikatnya hati mereka dijelaskan oleh Allah Subhanahu taala sebenarnya tidak beriman. Okey. Ini dalam ayat ni lah, wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan sambungannya wa ma hum bimumin wa ma hum bimuminun wa ma hum wa ma hum bimuminin. Jadi tetapi mereka ni tidak beriman kan. Berkenaan orang muttaqin, ayat sebelum ni menyebut terang-terangan dengan perkataan zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Allah dah panggil golongan ni sebagai golongan muttaqin. Demikian juga orang kafir disebut secara jelas dalam ayat 6, innal ladzina kafaru. Namun dalam ayat munafik ni tidak disebut secara terang-terangan nama munafik. Hanya para ulama tafsir saja yang menyatakan bahawa ayat ini merujuk kepada orang munafik. Persoalannya kenapa begitu? Jadi ini antara ijazul Quran jugalah. Kan? Bayangkan munafik ni adalah satu penyakit hati yang berlindung daripada zahirnya orang Islam. Bahkan dalam Quran pun Allah nak menunjukkan yang terzahirnya juga. Mereka ni tak ada nama. Sebab tu mereka ni ada gelaran yang pelbagai lah dalam agama Islam, nifaq. And kalau pergi di barat dia panggil ni hipokrit, kan. And then di tanah Melayu ni dipanggil sebagai talam dua muka, bermuka-muka. Jadi dia ada banyak, dia tak boleh ada satu labelnya yang tepat. Sebab mereka ni berubah-ubah kan. Dan kalau kita baca dulu yang kita bawa definisi munafik ni, nifaq ni dari sudut bahasa adalah tikus kan. Jambuk, dia mengeluar daripada dia masuk satu lubang dan keluar daripada satu lubang yang lain, kan, yang mana menunjukkan ketidak konsistennya ataupun tidak tidak dia berada di satu jalan yang lurus, yang dia selalu bercabang-cabang kan. Okey, kupasan pertama tentang ayat ini, ulama tafsir khilaf berkenaan siapa yang dimasukkan wa minan nas dalam ayat ini. Jadi Allah SWT menggunakan kataan wa minan nas dalam kalangan manusia. Ada nas ni manusia lah kan. Pendapat pertama mengatakan mereka adalah orang munafik dari ahli kitab. Jadi kenapa disebut ahli munafik? Sebab diturun di Madinah kan. Jadi surah Al-Baqarah ni kan surah Al-Madaniyun. Jadi diturun selepas Nabi SAW berhijrah. Jadi nas kat situ merujuk kepada ahli kitab. Ini kupasan pertama lah. Ayat ini diturunkan sejurus Nabi sampai di Madinah yang sudah pasti akan berkomunikasi awal Nabi SAW dengan ahli kitab. Dalam ayat disebut mereka mendakwa beriman kepada Allah dan hari akhirat tanpa disebut beriman kepada Nabi. Kerana ahli kitab itu dianggap kufur walaupun percaya kepada Allah dan hari akhirat hanya kerana mereka menafikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW antara jugalah hikmahnya kenapa kita mengucapkan syahadah kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menaik saksi, aku bersaksi, aku percaya, aku mengaku, aku berikrar Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang layak disembah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku bersaksi, aku mengaku, aku beriman, aku percaya, aku bersyahadah Nabi Muhammad SAW itu pesuruh dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab dalam kepercayaan orang Yahudi, dalam kepercayaan orang Yahudi ni percaya semua Nabi kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan bagi orang Kristian pula, mereka percaya seluruh Nabi, Nabi Adam sampai Nabi Isa AS, tapi tidak Nabi Muhammad SAW. Dan bagi umat Islam pula, kita percaya dengan seluruh Nabi
yang dihantar, Nabi dan Rasul yang dihantar kepada umat manusia. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang menganut fahaman Yahudi dan menganut fahaman Kristian, bila mereka nak beriman kepada Allah SWT, mereka kena buktikan yang mereka juga menerima Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Itu antara hikmah dia kenapa disebutnya syahadah Nabi tadi tu. Sebab ada orang di sana, orang Kristian, orang Yahudi, mereka mengaku mereka beriman kepada Allah sebab mereka agama Samawi kan. Mereka berdasarkan kitab. Mereka sebut Tuhan mereka satu dan sebagainya. Bahkan dalam Kristian, kalau tuan-tuan belajar tentang aliran Kristian ni ringkasnya boleh dibahagi pada dua lah. Ada Unitarian, percaya yang Tuhan itu satu, dan juga ada Trinitarian, yang percaya Tuhan itu tiga dalam satu. Dan ada Kristian yang Unitarian, yang percaya Tuhan itu satu dan Nabi Isa itu Nabi. Mereka percaya macam tu. Tapi setakat itu saja. Jadi kalau mereka betul-betul beriman, mereka kena berpindah kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat kedua, dalam kupasan yang pertama lagi, pendapat kedua kata maksud manusia dalam ayat ini adalah semua jenis orang munafik, sama ada ahli kitab atau tidak. Dengan itu termasuk juga ayat ini adalah Abdullah bin Ubay bin As-Salul. Hal ini kerana asal suatu ayat difahami maknanya yang umum selama tidak ada nas yang menyatakan khusus. Kan? Al-ibarah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kan? Satu ayat tu difaham dengan umum tanpa difahamkan khusus dan sebab turunnya khusus. Jadi bahkan dalam ayat ni pun juga tidak ada mutlak dan muqayyad, kan? Sebab ayat ni diletak sebagai khusus. Jadi ada para pentafsir dia mengatakan siapa saja, sama ada daripada orang Arab ataupun orang bukan Arab, iaitu orang Yahudi, kalau mereka bersifat munafik, mereka tergolong dalam ayat ini. Kan? Sebab kita pun tahu antara kepala munafik di Madinah tu adalah Abdullah bin Ubay bin As-Salul. Kan? Yang mana Abdullah bin Ubay bin As-Salul ni antara senior yang berada di Madinah, senior orang Arab yang berada di Madinah yang tidak terkorban dalam perang Bu'as. Dan perang Bu'as adalah perang yang berlaku antara Aus dan Khazraj yang beratus tahun. Dalam perang Bu'as ni, Aisyah radhiyallahu anha sebut pada umat Islam yang yang nak mengambil hadis daripada beliau, menyebutkan tentang perang Bu'as ni satu nikmat, satu Allah SWT sediakan satu batu asas kepada Islam untuk menapak di Madinah. Sebab dalam perang Bu'as tu, senior-senior yang tua-tua ni, yang veteran ni, mereka yang telah berumur ni, mereka berperang antara satu sama lain sehingga terkorban semuanya. Yang tinggal hanyalah golongan generasi baru, generasi muda-muda ni yang tidak mahu lagi berperang. Mereka ni nak berubah. Mereka ni tak nak lagi ada ketumpahan darah. Mereka nak perubahan dan sebagainya. Golongan muda ni lah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia ni antara veteran. Jadi bila ramai senior dah terkorban, terbunuh dalam peperangan tu, maka dia, Abdullah bin Ubay bin Salul ni kita sebut sebagai bercita-cita untuk menjadi ketua di Yasrib, kan? Ketua di Yasrib tu sebagai chief ataupun sebagai ketua kabilah di sana. Rupa-rupanya tak sampai kerana Nabi SAW berhijrah dan umat Islam pada itu mula menerima dakwah dan sebagainya. Penduduk Madinah penduduk Yasrib mula menerima dakwah Nabi dan sebagainya. Jadi Nabi SAW menjadi pemimpin baru. Jadi Abdullah bin Ubay Salul ni ada penyakit dalam hati. Mulalah dia bermusuh dengan Nabi SAW. Kerana mungkin sebab jawatan dia, mungkin sebab kuasa yang Nabi ada, dia ada dengki tu, kan? Okey, asal satu ayat perlu dipahami makna umum selama tidak ada nas yang menyatakan khusus. Ini antara juga kaedah. Kalau ada ayat khusus, kita tengok. Sebab tu dalam tafsir, kalau kita tengok Maulana Asri, Hafizahullah ada menyebut tentang usul tafsir. Yang terbaik adalah
tafsir Quran bil Quran. Kan? So, ada tafsir yang disebut juga adwaul bayan. Di dalam tafsir ni dia bawakan ayat Quran yang ditafsirkan dengan Quran juga. Maknanya ayat tu mungkin mutlak tapi mungkin juga muqayyad. Mutlak ni apa? Muqayyad ni apa? Ayat mutlak adalah ayat yang umum. Tidak ada ikatan ataupun pertalian dengan mana-mana maksud. Muqayyad dia ada syarat, dia ada pertalian. Contohnya dalam Al-Quran Allah SWT sebut tentang membebaskan hamba. Jadi dalam ayat lain Allah SWT sebut membebaskan hamba yang mukmin. Jadi difahami ayat-ayat yang berkaitan dengan hamba selepas itu mesti hamba tu mukmin. Walaupun tidak dinyatakan mukmin kat situ. Itu antara mutlak dan muqayyad. Sifat-sifat nifak yang diceritakan dalam ayat ini turut ada pada orang munafik di Madinah dari kalangan bangsa Arab juga. Ini yang menjadikan hujah kepada pendapat kedua. Di mana orang munafik ni boleh jadi bukan Yahudi juga. Boleh jadi dalam kalangan orang Arab. Okey, kupasan kedua, memandangkan sifat orang munafik itu kabur, sama-samar, iaitu apa yang dipamerkan tidak sama dengan apa yang dalam hatinya, maka Al-Quran pun tidak menyebutkan hal mereka secara kabur. Hanya menyebutkan ciri-ciri dan sifat mereka sahaja tanpa menyebutkan nama mereka secara jelas. Ini saya sebut tadi, ijaz Quran. Antara mukjizat Quran tu ialah tidak dinyatakan sesuai dengan sifat mereka yang memang sama-sama. Kan? Baik. Kupasan kedua juga, ini menjadikan bagi Al-Quran memberi gambaran ayat dan bermaksud ayat ini menjadikan kebiasaan bagi Al-Quran memberikan gambaran ayat dan maksud ayat dengan selari. Hal yang sama berlaku pada ayat lain. Contoh ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watat da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku mengenai aku, maka yakni beritahu kepada mereka sesungguhnya aku yakni Allah sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyaut seruanku dengan mematuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik tak nampak baik serta betul baik serta betul. Jadi kat sini kita boleh faham lah yang mana Allah SWT sebut dalam ayat yang sama tentang satu perbuatan iaitu berdoa dan Allah memakbulkan, kan? Kalau kita tengok di ayat yang lain pula, yang kebiasaan ayat Quran yang melibatkan orang bertanya pasti akan dijawabkan kul, katakanlah. Kat sini bila ditanyakan wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib, tak ada perkataan kul, kan? Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai ku, beritahu kepada mereka sesungguhnya aku, terus je fa inni qarib, terus bagi tahu fa inni qarib. Nak bagi tahu Allah SWT ni memang hampir, tak perlu ada perkataan kul. Tapi di ayat, di perkataan lain Allah guna perkataan kul. Contohnya yas'alunaka anil ahillah kul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Dan mereka bertanya tentang bulan-bulan dalam bulan haji ni, kan? Kul, katakanlah hiya mawaqitu linnas wal hajj. Dia mawaqit ni adalah miqat untuk manusia untuk menunaikan haji dan sebagainya. Yas'alunaka maza yunfikuna kul yas'alunaka maza yunfikun. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang perkara yang nak diinfakkan. Kul ma anfaqtum min khair. Infaklah daripada yang baik. Kul ni yang semua ni dia ada sebab. Kenapa perkataan kul? Jadi saya skip lah, nanti insyaAllah boleh rujuk pada tu. Hal ini berbeza dengan ayat ini tanpa ada kul kerana makna ayat menjelaskan bahawa Tuhan itu hampir. Jadi bila tak ada perkataan kul, macam wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Jadi tak ada perkataan kul, jadi nak menunjukkan Allah tu memang hampir. Tapi bila ada perkataan kul, justru kenaan kul ni mewujudkan jarak yang jauh dalam mengakui betapa dekatnya Allah dengan orang mukmin yang berdoa. Jadi kul ni dia ada macam sedikit jarak lah, kan, dia tak ada terus, kan, dia macam satu satu sempadan, sempadan tangan and then baru jawab, dia tak terus jawab, kan, bahasa Al-Quran ni kan. Bila saya baca Al-Quran kan, tafsirnya tuan-tuan sekalian, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya terfikirlah antara ijaz Quran ni adalah orang yang memang beriman akan bertambah iman dia, orang yang kafir akan bertambah kafir dia, akan bertambah kufur dia. Sebab ayat macam ni lah. Sebab kita ada orang yang memang ada penyakit dalam hati dia, Allah akan jadikan dia makin jauh. Jadi garisan ataupun sempadan antara iman dan kufur tu makin menjarak, makin besar, makin meluas. Ini antara ini adalah rahsia Allah SWT. Kita tak tahu kenapa kan, tapi Al-Quran ni kadang-kadang kita sebut pada orang yang bukan Islam kan, kita macam kita nak berdakwah pada dia, kita sebut pada dia, ni ayat Quran nak baca, dia baca makin jauh dia dari Islam, kan, kita baca lagi dekat pada Islam. Jadi dia ni ijaz Quran lah, kan. Satu yang boleh kita fikirkan, maksud dengan may yakul termasuk juga may yaf'al. Ni wazan dia lah, yakul, yaf'al, bentuk, wazan ni maksudnya bentuk, iaitu mereka bukan sekadar berkata tapi mereka turut sama melakukan perbuatan yang kelihatan seperti beriman dengan Allah dan hari akhirat, seperti mereka menunaikan solat, berpuasa, bayar zakat dan sebagainya, kan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dia berkata-kata, dia cakap, dan bercakap ni perbuatan. Jadi ni yang dia sebut kat sini. Mereka bukan sekadar berkata tapi mereka juga buat, kan. Orang munafik juga solat, kan, di belakang Nabi. Orang munafik juga dengar. Orang munafik juga pergi bersama Nabi berperang, kan. Antaranya adalah bukan tak jadi peperangan, tapi dipanggil juga dalam para mu'arif ataupun para sejarawan kita, perang Tabuk, kan. Pergi ke Tabuk dan sebagainya, untuk yang jauh tu, untuk ni dan sebagainya, kan. Jadi orang munafik tu ada ikut juga. Mereka juga beriman, di solat, puasa, bayar zakat dan sebagainya, tapi luaran sajalah. Baik. Okey, dalam taksir misbah, kata Dr. Shihab, apabila mereka mengatakan bahawa mereka beriman, sebenarnya mereka memang ada iman, tapi iman mereka tidak mantap. Tidak mantap iman itu dengan pelbagai faktor, sama ada mereka berpura-pura, terombang-ambing dan sebagainya. Ni antara yang kita sebut Allah SWT tidak mengakui iman mereka. Cuma dalam satu tafsir juga mereka sebut mereka ni ada iman tapi sikit sangat. Iman mereka ada sikit. Sebab iman tu maksud apa? Sebab mereka juga baca Quran, baca ni dan sebagainya, tapi sangat sedikit. Tak menjadikan mereka mukmin, tak sampai tahap mukmin. Baik. Ini dalam taksir misbah. Okey, dalam taksir misbah juga menurut Dr. Syihab, mereka tidak berkata kami orang mukmin, kata nama, tapi mereka kata kami telah beriman. Ini kata perbuatan. Ini antara juga sikap orang yang tidak suka dilabelkan dengan sesuatu perbuatan, kan. Ini jugalah antara orang-orang orang-orang munafik lah. Contohnya, kalau kita boleh buat satu contoh lah, moga-moga kita dijauhkan. Contohnya, kita ada satu kumpulan yang memang kita ni masyhur dengan nama sekian-sekian, dan kita suka dipanggil dengan sekian-sekian. Tapi kita ada juga orang yang dalam tu yang tak suka disandarkan nama tu, tapi mereka bersama kita buat ni dan sebagainya. Tu kita boleh nampak lah dari sudut tu dia ada namanya tak suka tu. Bukan kita nak panggil dia munafik, tidak, kita tak panggil dia munafik, kita nak beritahu lebih kurang macam tu lah maksudnya. Mereka buat tapi mereka tak suka disandarkan, tak suka dilabel dengan perbuatan tu. Mereka buat perbuatan orang mukmin tapi mereka tak suka digelar mukmin. Itu ada. Ini yang disebut sebagai orang munafik tu. Okey. Perbezaan dua sebutan ini seperti yang disebut seorang penyanyi dengan disebut saya sedang atau telah menyanyi. Ini contohlah yang dibawa
Semua orang boleh menyanyi, tapi tidak semestinya dia boleh dianggap sebagai seorang penyanyi. Penyanyi adalah orang yang berulang kali menyanyi dan orang yang kerjaya sebagai seorang penyanyi. Berbeza dengan orang yang jarang sekali menyanyi dan bukan kerjayanya sebagai penyanyi, ia tidak disebut sebagai penyanyi walaupun dia boleh menyanyi. Demikian juga boleh disebut kami beriman dan dengan kami orang mukmin dalam maksud ayat ini. Kan? Dia sebut dia beriman tapi belum tentu dia tak nak disebut sebagai mukmin, ataupun dia tak dipanggil sebagai mukmin walaupun disebut dia beriman. Kan? Baik, kita masuk pada ayat ataupun sebahagian ayat yang dipotong, iaitu wama hum bimu'minin. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Wama hum bimu'minin. Jadi ma mim tu ma bukan ma apa kan, tapi ma nafi lah. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Tadabbur. Jadi Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Justru walaupun mulut mereka mendakwa mereka beriman, tetapi keimanan dalam hati mereka itu diketahui oleh Allah. Makanya Allah menolak ataupun tolak keimanan mereka. Dari awal ayat Allah menyebut bahawa dakwaan orang munafik itu menggunakan kata perbuatan, iaitu amanna billahi wal yaumil akhir, tetapi bila Allah menafikan keimanan mereka digunakan kata nama, iaitu bimu'minin. Kan? Jadi ini satu juga yang boleh kita fikir-fikirkan lah, kan, berkaitan antara kata nama dengan kata perbuatan lah dari sudut ijaz Quran. Kan? Orang boleh cakap dia buat, tapi betul-betul untuk dapat dicop ataupun digelar atau dilabel tu boleh tentu lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sukarlah untuk di tu. Sebab tu Allah SWT guna kataan khatam, kan, dicop kufur. Dan orang Islam yang baik ni telah pun juga dicop sebagai menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsir ini bermaksud Tuhan bukan menafikan keimanan mereka, tapi Tuhan menafikan hakikat keimanan mereka. Kan? Jadi mereka ada iman sikit, tapi hakikat iman tu, yang sebenar-benar iman tu apa? Itu yang dinafikan. Mereka ni walaupun ada iman, tapi mereka tak beriman pun hakikatnya. Kan? Nampak je beriman. Dalam kataan lain, bahawa mereka ada iman, tapi bukan iman yang sebenar. Iman mereka bersifat longgar, mudah goyang, mudah berubah hanya kerana faktor kepentingan tertentu dan sebagainya. Ini dalam tafsir lain juga membawa maksud yang sama seperti tafsir Al-Misbah tadi. Ia sama seperti kita nafikan seorang itu sebagai seorang penyanyi, tidak bermakna kita nafikan yang dia mampu menyanyi. Makanya ada kelompongan dalam dia menyanyi seperti suaranya serak, tidak tepat ataupun lari tune dan sebagainya. Ini biasalah kan, orang yang kalau dengar ni kadang dia kritik dan sebagainya. Ni saya pun tengok masa muda-muda dulu lah, sekarang dah tak tengok lah. Jadi ada lah. Ini pun kan orang satu ilmu jugalah kan. Jadi ayat ni nak beritahu pada kita bahawasanya walaupun dia buat, tidak mana kita menafikan, kan, tapi hakiki dia apa? Hakikinya tidak lah. Kan? Di situlah kita menyatakan lah apa dia punya kelompongan dan sebagainya. Ada sebilangan ulama tafsir bahawa ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang Yahudi yang munafik. Jadi kita ada sebut orang Yahudi yang munafik ataupun orang Arab yang munafik ataupun kedua-duanya. Hal ini kerana melihat pada dakwaan iman mereka itu dipasaskan pada dua hal, iaitu beriman kepada Allah dan hari akhirat tanpa mereka menyatakan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara juga pandangan lain, kan, ada kita kan tadi kita sebut ada kata pandangannya orang Yahudi yang munafik, ada juga kata orang Arab yang munafik, Abdullah bin As-Salul, ataupun ada yang sebut dua-duanya. Tapi hujah yang mengatakan orang Yahudi itu munafik, ayat ni wa minan nas, itu orang Yahudi, hujahnya adalah sebab mereka sebut wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Dia sebut dua karakter ataupun dua ciri-ciri, iaitu kami beriman dengan Allah dan kami beriman dengan hari akhirat. Memang jelas dalam agama Yahudi mereka menyatakan benda ni. Mereka percaya dengan hari akhirat dan mereka percaya juga dengan Allah SWT. Apa buktinya? Kalau percaya dengan Allah SWT memang tak perlu bukti lah, memang banyak dalam kitab mereka. Percaya dengan hari akhirat, kita ada ayat tentang yang mana mereka menyebut tentang mereka ni apa tu, yang mereka tak kisah kalau mereka ni dimasukkan dalam api neraka beberapa hari. Kan, kami akan masuk ke dalam api neraka ni beberapa hari sahaja.
Mereka tak ada ni. Kalau saya perlu buat contoh lah, ya, kita tengok. Ini saya mengajar di surau lah ayatnya. Ni ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhaztum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dan mereka, siapa mereka ni? Orang Yahudi lah. Mereka berkata, kami tidak akan sesekali disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Mereka beriman dengan hari akhirat. Sebab mereka percaya akhirat ada neraka, ada pembalasan. Katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu sudah mendapat janji daripada Allah supaya dengan itu Allah tidak akan menyalahi janjinya? Atau kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu mengetahui? Jadi Nabi tanya pada mereka, kamu cakap ni betul ke yang Allah janji pada kamu ni? Ataupun kamu sebut satu benda yang Allah tak sebut? Jadi mereka percaya ada pembalasan di akhir akhirat tu. Ini yang saya nak bawa tu lah. Jadi kenapa hujahnya pada tu, kita boleh nampak lah rupa-rupanya, oh ini maksudnya. Kat mana tadi kita berhenti? Okey, ini. Baik. Justru dengan penafian tu, bila sebut beriman kepada Allah, beriman pada akhirat tanpa beriman pada Nabi, nampaklah memang ciri-ciri dia memang ayat ni turun pada orang Yahudi yang munafik. Justru Tuhan menafikan keimanan mereka kerana iman itu tidak diterima tanpa menerima kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau di barat sekarang ni, perbahasan mereka tentang Al-Quran, tentang kitab-kitab suci ni, mereka sebut Al-Quran ni bukan dengan nama Al-Quran lagi. Ada sebahagian mereka sebut Al-Quran, tapi bila berdialog dengan orang bukan Islam, mereka sebut sebagai last testament, perjanjian terakhir. Sebab mereka nak orang-orang yang bukan Islam ni, khasnya orang Yahudi dan orang Nasrani ni, ahli kitab ni, supaya mereka membaca satu lagi tajuk terakhir daripada siri-siri kitab suci. Sebab tu mereka letakkan nama atau mereka gelarkan Al-Quran sebagai Last Testament. Jadi Old Testament, kitab Taurah, kan? Kitab Taurah yang mana mereka panggil kitab Taurah sebagai Old Testament. And then mereka datangkan Bible tu, mereka panggil New Testament, kitab perjanjian baru. Jadi orang di sana ni, ahli kitab ni, mereka akan baca dua ni je, sama ada Old Testament atau New Testament. Tapi mereka ni tak tahu, rupanya ada lagi jilid terakhir yang mana dipanggil Last Testament. Ini cara dakwah lah di barat. Kan? Ini antara cara-cara metod atau uslub dakwah bagi orang Islam di sana. Jadi orang Islam ni duduk di sana lama dah, mereka tahulah budaya-budaya, culture mereka. Jadi mereka nak ajak mereka berdakwah tu, ini antara caranya. Kalau di Malaysia, tak adalah macam tu kan. Sebab di Malaysia, kita masih lagi guna Al-Quran, nama tu dan sebagainya. Dan menariklah bila kita boleh lihat bagaimana orang Islam yang minoriti di negara yang majoriti bukan Islam, dengan orang yang majoriti Islam di dalam yang mana orang non-Muslim ni minoriti pula. Kan? Berbeza dari itu. Jadi kita saling-saling belajar daripada itulah. Baik, rukun. Kan bila kita tunjuk kat sini kan, beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat. Jadi dia rukun iman, rukun Islam dan sebagainya ni, dia rukun ni maksudnya tiang. Jadi saya tak ada gambar tiang yang ni, saya ambil gambar ni lah, ni contoh tiang lah, bila kan, tiang. Jadi bayangkan kalau kita tarik satu tiang, boleh nampak tak dalam gambar tu, di sebelah kiri tu kan, ada tiang yang tak lengkap, yang telah dibuang sikit tu ataupun runtuh. Jadi atasnya tak ada apa-apa yang boleh ditahan, yang boleh diletak ke atas ni, tak ada. Jadi macam itulah maksudnya rukun. Jadi walaupun dia beriman kepada Allah, walaupun dia beriman dengan hari akhirat, tapi iman dia belum lagi sempurna kalau tanpa beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dia macam ni lah maksud dia. Ini kita nak tunjuk secara logik lah, kan. Boleh kita bayang dan boleh kita sampaikan dengan bahasa manusia macam ni lah, kan. Sebab rukun pun maksudnya tiang, kan. Okay.
Tafsir. Ayat ini menjadikan dalil bahawa iman tidak memadai dengan ungkapan lidah, tetapi ia perlu disertai dengan tasdiqu fil qalbi, ya, membenarkan dalam hati. Kan? Jadi apa nama? Dulu kita ada bawa kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kan, yang mana disebut sebagai apa namanya? Apa beriman kepada Allah SWT ni, ikrar bil lisan, tasdiqu fil qalbi, amal bi jawarih, kan. Mula terbalik, tasdiqu bil qalbi, ikrar bil lisan, amal bi jawarih. Membenar dalam hati, tasdiqu fil qalbi, membenarkan dalam hati, ikrar bil lisan, dibuktikan dengan lisan, berikrar dengan lisan, amal bi jawarih, dan dibuktikan secara anggota badan, yang kita buat, kan. Jadi sebelum ni kita sebut dah, ada orang solat, ada orang cakap tapi dalam hati tak ada, tak beriman juga, kan. Kalau ada orang beriman, ada dia cakap tapi dia tak buat, dia jadi fasik, kan. Dia boleh jadi macam tu lah premis dia, kan. Okey, sikap kita terhadap orang munafik. Okey, ini satu tajuk yang saya kena berhati-hati, dan saya minta juga tuan-tuan, puan-puan cuba fahamilah apa yang saya nak sampaikan. Sebab saya tak nak tersalah faham dalam benda ni, sebab kita nak masuk satu bab dalam, kita nak masuk satu subtopik, satu tajuk yang mana kita takut tertuduh orang yang bukan munafik sebagai munafik. Itu kita nak sebut pada para hadirin hadirat pada malam ni. Apa sikap kita terhadap orang munafik? Dan suka juga saya nak bawa satu kisah lah sebelum kita pergi pada tajuk dalam ni, isi dia, iaitu tentang sahabat Nabi yang mana digelar sebagai sahibus sir, kan, sahibus sir ataupun orang yang memegang rahsia-rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Siapa tahu nama ni? Ada yang tahu tak nama dia? Ni soalan lah kita sambil-sambil tu. Ada yang tahu tak para hadirin hadirat? Siapa sahabat Nabi yang memegang rahsia-rahsia Huzaifah bin Yaman Al-Yamani. Pandai. Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an. Alhamdulillah. Jadi masih siapa yang sebut Izarul Haq, Encik Izarul Haq, betul Siapa yang sebut tadi? Betul-betul Izarul Haq. Okay. Barakallahu fiik. Okey. Balik pada slide kita. Okey. Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an. Yang mana Huzaifah Al-Yamani ni dia bukan orang asal Mekah dan bukan orang asal Madinah. Kisah dia lah. Jadi Huzaifah Al-Yamani ni ayahnya juga orang Islam. Jadi kita sebut radhiyallahu anhuma, kedua-duanya lah. Cuma ayahnya Huzaifah Al-Yamani ni syahid dalam peperangan Uhud, yang mana dibunuh oleh orang Islam, sebab orang Islam tak tahu ataupun tak perasan ataupun tak boleh cam yang orang tua ni ialah ayah kepada Huzaifah Al-Yamani. Kisahnya ayah Huzaifah Al-Yamani ni dah meniti umur tua, sangat tua. Jadi bila sangat tua, orang tua ni selalunya tak dibawa masuk ke dalam peperangan lah sebab terlalu tua, kan. Tapi Huzaifah Al-Yamani ni ada seorang kawan, dan kawan dia Muslim juga. Kawan dia sebut pada ayah Huzaifah Al-Yamani ni, dia sebut macam ni lah, maksudnya lebih kurang macam ni, kita ni kan dah tua, kalau kita matilah kita atas katil ni, mati biasa lah. Dan kalau kita pergi perang, kita mati juga, hakikatnya kita akan mati juga. Cuma mati di peperangan ni lebih baik sebab kita syahid. Jadi sebabkan kata-kata kawan dia ni, dua-dua ni pergi masuk perang Uhud ketika separuh kedua perang Uhud telah pun berlangsung. Jadi separuh pertama umat Islam sedang menguasai peperangan tu. Separuh kedua kan diserang hendap oleh Khalid Al-Walid radhiyallahu an. Jadi formasi orang Islam tu telah berpecah belah. Jadi ada chaos, ada kekeliruan. Jadi orang Islam ada terbunuh orang Islam juga.
orang Islam yang mengundur ke belakang dan dia pecah-pecah. Jadi masa tu ayah Huzaifah Al-Yamani masuk dan dia terbunuh lah, syahid dalam peperangan tu. Jadi syuhada jugalah. Okey. Kaitan dengan Huzaifah Al-Yamani ni, Umar radhiyallahu an, Umar Al-Khattab radhiyallahu an suka mendampingi Huzaifah Al-Yamani. Dia sangat suka mendampingi Huzaifah Al-Yamani sebab Huzaifah Al-Yamani ni sahibus sir, memegang rahsia-rahsia orang, rahsia Nabi SAW. Khasnya siapa dalam kalangan di keliling Nabi ni yang digelar sebagai munafik, kan? Jadi satu hari ni Umar radhiyallahu an tanya pada Huzaifah Al-Yamani ni satu soalan. Dia tanya, aku ni munafik ke tidak? Kan, macam tu. Jadi Huzaifah Al-Yamani dia pegang rahsia. Waktu ni Nabi SAW dah apa ni, saya tak pasti sama ada Nabi SAW dah wafat atau tidak. Tapi kalau tak silap saya lah, saya minta maaf kalau tersalah, tapi tak silap saya, memori saya, Nabi dah wafat. Jadi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia tanya pada Huzaifah Al-Yamani ni tentang diri dia, adakah aku ni munafik? Jadi Huzaifah Al-Yamani dia sebut tidaklah. Dia sebut tidak. Cuma Huzaifah Al-Yamani sebut selepas tu, dan jangan kau tanya kepada orang lain. Jangan tanya pasal soalan yang sama ni untuk orang lain. Jangan dia tanya, adakah Abu Bakar munafik? Jangan tanya macam tu. Cukup kau tanya untuk diri kau. Dan Huzaifah Al-Yamani juga pada zaman Umar pernah juga diberi jawatan sekian-sekian lah, tapi Huzaifah Al-Yamani menolak. Huzaifah Al-Yamani ni dia menolak. Jadi apa, ni satu yang menarik lah tentang Huzaifah Al-Yamani. Dan Umar Al-Khattab radhiyallahu an, setiap kali ada kematian berlaku di Madinah tu, beliau nak pergi solat jenazah atau tidak, dia akan tengok. Kalau Huzaifah Al-Yamani ada, dia akan solat jenazah kat situ. Tapi kalau tak ada, dia tak pergi solat jenazah untuk orang tu. Sebab Huzaifah Al-Yamani tahu siapa yang munafik atau tidak, kan. Jadi kita sambunglah, ya. Jadi mudah-mudahan fahamlah apa yang saya nak sampaikan. Okey. Sikap kita terhadap orang munafik. Kita tidak tahu seseorang itu munafik atau tidak. Sebab munafik ni penyakit hati. Justru kita anggap semua orang tidak munafik. Jadi asal hukum kita, bila kita nampak orang, kita tak memunafikkan dia. Okey. Bahkan kalau dia ahlul kiblah, kalau dia orang Islam sama kita, kita tak menafikkan dia. Itu bukan sifat sikap kita. Namun jika ada beberapa ciri munafik pada seseorang, jangan dituduh mereka sebagai munafik, tetapi ambil sikap berhati-hati dengan mereka. Ini juga saya ada hujah. Kenapa kita sebut macam ni? Jika ada beberapa ciri, contoh kan, kita datang masjid, solat subuh, solat isyak, dia tak ada. Dan kita pergi sini, dia pun tak ada. Kita baca Quran, dia tak baca Quran. Dia ada ciri-ciri dia ni munafik ni. Tapi jangan bermudah-mudahan, jangan tasahul, jangan bermudah-mudahan untuk tuduh dia. Kena ambil sikap berhati-hati. Sebab ada kisah sahabat Nabi yang dibuatnya perbuatan munafik ni, tapi Nabi dan para sahabat tidak panggil dia munafik. Nanti kita akan masuk kisah tu. Justru asal seorang itu adalah mukmin selama mana tidak ada bukti dia sebagai munafik. Apabila ada bukti, tidak menuduh mereka munafik, tapi cukup sekadar mengambil sikap berhati-hati, ihtiyat sahaja. Ini kedudukan paling selamat dalam bab munafik ni. Kalau kita jumpa orang yang macam ni, kita tak terus tuduh dia. Sebab boleh jadi salah. Sebab dia hati, kan? Dia kan berkaitan dengan hati. Dalam hadis lain kan Nabi sebut pasal hati ni apa? Bila orang Islam ni dia berperang, and then musuh dia ni ucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sahabat ni bunuh juga orang yang mengucap syahadah tu kan. Jadi Nabi sedihlah dengan perbuatan ni. Nabi sebut pada sahabat ni, kau bedah ke hati dia, tengok dalam hati dia yang dia ni memang kufur. Dia saja-saja kan. Sebab sahabat ni sebut dia ni gunakan syahadah untuk melindung diri dia daripada dibunuh. Kan. Jadi Nabi tanya, engkau tengok ke dalam hati dia? Dah bedah ke, dah tengok isi dalam dia, kan? Maka. Okay, dalam hadis disebut ciri-ciri orang munafik. Ini antaralah yang mana sangat-sangat masyhur hadis ni. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzab wa idza wa'ada al-akhlaf
wa iza tumina khana. Rawahul Bukhari. Tanda munafik ada 3. Apabila bercakap dia berdusta, apabila dia berjanji dia salahi janjinya, apabila dia diberi amanah dia khianat. Okey. Jadi antara kisah sahabat yang kita nak bincang selepas ni iaitu Ka'ab bin Malik, yang mana beliau dah tahu satu maklumat tentang pergerakan orang Islam, dan Nabi SAW juga macam nak kita sebut, Nabi mengutus surat dan dia tahu surat tu isi dan sebagainya, tapi dia pecah amanah, dia khianat. Jadi Umar nak pancung Ka'ab ni, kan, sebab dia khianat, sebab salah satu tanda munafik, kan. Dan dalam Quran Allah SWT sebut, kan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, surah Al-Azim. Orang munafik ni berada di paling bawah sekali dalam api neraka. Api neraka ni dah dalam dah, paling bawah sekali, maknanya lagi dalam. Memang orang munafik ni musuh dalam selimut dan sebagainya lah, kan. Ayat Quran di sini surah Al-Munafiqun, ayat 1, ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Subhanallahu alazim. Dan apabila orang munafik datang kepada kamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenarnya Rasul Allah. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Dia kata, kau ni sesungguhnya Rasul Allah. Dan Allah sememangnya mengetahui, wallahu ya'lam, Allah mengetahui bahawa engkau ialah Rasulnya, serta Allah menyaksi. Sekarang ni Allah pula bersyahadah, Allah pula bersaksi. And qalu nashhadu wallahu yashhadu. Allah pula bersaksi against ataupun melawan ataupun melawani kata-kata orang munafik ni, dan Allah menyaksi bahawa sungguhnya pengakuan mereka itu adalah dusta, lakazibun, kazab. Ittakhadhu aymanahum, dan mereka menjadikan sumpah, aymanahum ni sumpah atau akuannya sebagai perisai, junnah, kan. Dalam hadis dia sebut siyam junnah, kan, puasa itu sebagai perisai, tapi kena rujuk pada hukum hadis dan sebagainya lah, sama ada doa dan sebagainya. Mereka menjadikan sumpah atau akuannya sebagai perisai untuk menyelamatkan dirinya dan harta bendanya daripada dibunuh atau dirampas. Lalu mereka menghalang diri dan orang lain dari menurut jalan Allah. Sungguhnya amat buruklah apa yang mereka telah kerjakan. Jadi di sini Allah SWT sebut beberapa ciri. Pertamanya mereka buat sumpah, mereka berlindung daripada sumpah untuk menyelamatkan diri dan harta bendanya daripada dibunuh atau dirampas. Lalu ada satu lagi ayat ni. Lalu mereka halang orang lain. Bukan sekadar mereka bersumpah halang tak nak ikut Islam dan sebagainya untuk berlindung, tapi mereka juga halang orang lain, okay, dari menurut jalan Allah. Sesungguhnya buruk. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Su. Ni buruk apa yang mereka telah kerjakan. Okey, jangan tuduh munafik. Jangan tuduh munafik bermaksud yang manusia ni tidak tahu apa yang ada dalam hati orang lain. Dengan sebab itu, kita tidak boleh menuduh seorang sebagai munafik kecuali dimaklumkan oleh wahyu. Ini antara kaedah, kan. Kalau disebut dalam wahyu dengan jelas, maka bolehlah dilabel. Kerana Allah SWT dah label seperti itu. Tapi benda yang tak dilabel, yang sama-sama kita tidak memandai-mandai lebih daripada wahyu. Kita tidak memandai-mandai lebih daripada wahyu. Kita ni bukan, kalam kita bukan kalam Allah, kan. Sebab tu apa saja yang keluar daripada mulut Nabi ataupun apa yang dilakukan oleh Nabi, tubuh badan Nabi ni dalil, kan. Bila orang kata, kan, ada sekarang ni kan ada yang sebut mimpi boleh jadi dalil, kan. Kalau tuan-tuan pernah dengar lah, kan, mimpi boleh jadi dalil. Saya punya pandangan dalam bab ni adalah mimpi boleh jadi dalil ni hanya boleh apabila dimaklumkan oleh wahyu. Contohnya apa? Contohnya dalil tentang
syiar azan. Tuan-tuan pernah dengar kan syiar azan kan, bagaimana azan bermula. Jadi Nabi SAW bertanya pada para sahabat, bagaimana kita nak panggil orang datang solat, kan. Kemudian ada yang bagi cadangan. Apa kata kita guna seperti orang Yahudi, kan. Orang Yahudi guna apa tu, macam seruling atau macam mana dah, dia tiup lah, kan. Jadi dia panggil orang dengan tiupan tu. Kemudian ada yang bagi cadangan ikut cara Nasrani, guna loceng, kan. Kemudian sahabat Nabi SAW ada 2 orang sahabat yang Allah pilih, yang mana ketika dia tidur dia mimpi, yang mana diajarnya kalimat-kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kalimat dalam azan tu. Kemudian bangun daripada tidur, dua-dua ni berjumpa dengan Nabi SAW. Dan salah seorang sahabat tu adalah Umar Al-Khattab. Jadi Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia menceritakan mimpinya dan Nabi SAW membenarkan mimpi tu. Jadi mimpi tu, mimpi yang betul, boleh jadi dalil. Tapi zaman kita ni Nabi Muhammad dah tak ada. Maksudnya dengan tak ada, maksudnya tidak lagi berada di sekeliling kita untuk memutuskan keputusan syarak ni. Tak ada begitu kan, Nabi dah wafat. Jadi tak ada lagi yang boleh berhujah dengan mimpi. Okay? Kecuali kalau datang wahyu, kan. Mungkin kalau zaman Nabi Isa AS dan sebagainya, mungkin boleh lah, sebab Nabi Isa adalah Rasul. Tapi zaman kita dah tak ada lah. Okay? Abdullah bin Ubay diketahui kemunafikannya kerana ia diketahui menerusi wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi memang banyak ayat yang menjurus kepada Abdullah bin Ubay As-Salul ni. Sangat banyak. Jadi sahabat Nabi pun ada yang dah tahu dah. Sebab tu Umar pun tak teragak-agak. Bahkan Abdullah bin Ubay ni ada anak. Abdullah bin Ubay ni ada anak. Dan anak dia pun tahu bapa dia munafik. Kan dalam satu kisah kan, bila Abdullah bin Ubay As-Salul ni, kalau tuan-tuan ingat peristiwa Ifki, tuan-tuan ingat peristiwa Ifki. Ifki ni tuduhan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kan. Jadi Aisyah dituduh melakukan satu perkara yang sangat-sangat tak elok dengan seorang sahabat bernama Safwan. Jadi ketika Safwan ni tidur lambat kan, dia bukan tidur lambat, dia tidur nyenyak sampai tak terjaga. Bila para sahabat semua dah mula bergerak ke Madinah, Aisyah ni pada waktu tu kan badannya kecil. Jadi bila duduk dalam haudah tu, dalam tempat angkat tu, jadi para sahabat tak tahu Aisyah ni dah duduk dalam tu atau tidak, sebab badannya ringan. Jadi angkat je jalan, kan. Jadi Aisyah rupa-rupanya sedang keluar menunaikan hajat kan. Jadi bila datang balik rupanya sudah kena tinggal. Jadi yang ada sahabat Nabi Safwan yang masih lagi tidur lah. Bila tidur dan sebagainya, Safwan pun jalan bawa Aisyah dengan penuh hormat, dengan adab, tak pandang Aisyah dan sebagainya. Tapi Safwan ni pernah tengok Aisyah ketika tak berhijab, dia kenal Aisyah ni. Jadi bawa Aisyah naik untanya, jalan, diturunkan unta, Aisyah naik, jalan, tak pandang belakang, jalan kepada hormat, kan. Ummul Mukminin, ibu kepada orang Islam, orang mukmin kan. Tapi kita ingat Safwan tu paling lambat. Betul tak? Dalam sirah kita ingat Safwan ni paling lambat. Maknanya Aisyah tertinggal, Safwan tidur lambat. Okey, mereka lah grup yang terakhir. Rupanya ada satu lagi grup yang terakhir yang tak sampai lagi Madinah. Itu ni Abdullah bin Ubay Salul. Dia ni bapa munafik dan dia yang terakhir masuk Madinah dalam peristiwa pengepungan Bani Mustalik tu, kan. Jadi Abdullah bin Ubay Salul ni nampak daripada belakang. Dia nampak Safwan dengan Aisyah. Jadi dia mula mengatakan satu benda yang tidak patut, yang mana Allah SWT menyucikan Aisyah menerusi surah An-Nur, kan. Jadi anak kepada Abdullah bin Ubay Salul ni bila tahu ayah ni tak sampai di Madinah dan dia tahu ayah ni munafik, dia halang ayah dia boleh masuk Madinah. Boleh bayang tak seorang anak halang ayah dia bermasuk kota yang dia dah duduk lama. Itu satu keadaan dalam sirah juga. Okey. Sekadar asumsi, sekadar assume, maknanya kita beragak-agak lah, ataupun kita hanya
menganggar macam itulah. Tidak boleh dituduh sebagai orang munafik. Okay. Baik. Okey, dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dia disebut tentang ni. Ketika Abdullah bin Ubay mati, Rasulullah SAW datang untuk menunaikan solat kepadanya. Kan? Lamma mata Abdullah bin ibn Ubayyin jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli alaihi. Qultu, berkatanya Umar, ya Rasulullah, tusalli ala hadzal kafir munafiq. Disebut Umar sebut. Umar berkata, qultu, kamu tunaikan solat terhadap si kafir munafik ini. Kan? Yang kasar kata Umar ni kan. Faqala, dia kata Nabi SAW bersabda, ihan angka ya Ibn Khattab, wahai Ibn Khattab, beredar dari sini. Kan? Lalu turunlah, fanazalat wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Surah Taubah, yang mana mengisahkan tentang jangan kamu solat jenazah kata orang-orang yang munafik ni sampai bila-bila, dan jangan kamu diri atas kubur. Jadi Umar ni dia bangga bila orang bertanya kan, dia kata dengan penuh adab, dia kata aku ni, apa dalam hadis tu disebut kamu call aku bersama Tuhan, macam tu lah, lebih kurang macam tu lah maksudnya. Aku bersama Tuhan dalam 3 perkara, antara ni lah salah satunya. Dia tak bersetuju, tapi Nabi solat juga, dan Allah turunkan ayat ni, kan. Dan Nabi tak bersetuju, Nabi solatkan juga, ada dari sudut usul fiqhnya. Sebab apa nama kan bila Umar bila Nabi dah tahu orang-orang munafik ni bolehlah dibunuh dan sebagainya, cuma Nabi tak bunuh kan. Nabi tak bunuh sebab tak nak digelar, tak nak disebut oleh orang-orang yang tidak faham tentang agama Islam, tentang dakwah Nabi ni, bahawasanya Nabi membunuh sahabatnya kan. Dia ada namanya kat situ adalah Sadru Zara'at. Dia dalam usul fiqh lah. Baik. Okey, ini Sayyidina Umar pernah menuduh munafik pada Hatib bin Abi Baltah, tetapi dia halang oleh Nabi SAW. Ini panjang hari ni, kita tengok maksud dia lah. Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW menghantar aku, Abu Mas'ad Al-Ghanawi dan Zubair bin Al-Awwam, yang kata aku ni Ali lah. Setiap kami berkuda, baginda berkata, berangkatlah kamu semua sehingga sampai ke Raudhah Khaf, kerana di sana ada perempuan dari kalangan musyrikin yang bersamanya ada surat dari Hatib bin Abi Baltah untuk dihantar kepada orang musyrik. Maaf, bukan Ka'ab, Hatib bin Abi Baltah. Saya minta maaf, saya salah sebut tadi. Ka'ab ni isu lain, isu dia tak pergi ikut perang Tabuk. Hatib bin Abi Baltah ni dia tahu tentang pergerakan Nabi dan dia hantar surat kepada orang musyrik tentang pergerakan Nabi ni. Jadi dia pecah amanah. Hatib bin Abi Baltah ni sahabat Nabi. Kami pun dapat tangkapnya. Jadi Sayyidina Ali, Abu Mas'ad Al-Ghanawi dan Zubair bin Awam ni pergi kepada rombongan tu, dan kami tangkap wanita musyrik tu ketika dia sedang menunggang unta dalam pemusafiran. Seperti mana perintah Nabi, kami pun berkata kepadanya, mana surat? Jadi wanita ni berkata, tidak ada sebarang surat padaku. Kami pun mencari, tetapi kami tidak jumpa sebarang surat. Kami berkata, Rasulullah SAW tidak akan berdusta. Sama ada kamu keluarkan surat itu, atau kami geledah, ataupun dalam bahasa Arab ni kami telanjangkan kamu. Okay? Tak kala dia nampak kesungguhan kami, dia pun menjeling matanya pada tali pinggang yang ia terhijab dengan kain. Dia pun mengeluarkan surat itu. Okay? Kami pun terus membawa surat itu pada Rasulullah SAW. Umar pun berkata, jadi bila Umar tahu pasal benda ni, Umar pun berkata, ya Rasulullah, dia telah khianati Allah. Ini pecah amanah, dia telah khianat dengan Allah, Rasul dan orang mukmin. Dia aku pancung kepalanya. Nabi SAW pun berkata, apa yang menyebabkan kamu buat ini? Nabi tanya pada siapa? Tanya pada Hatib. Jadi Hatib menjawab, demi Allah, tidaklah aku bermaksud untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Maksudku hanyalah agar aku memiliki penjamin di tengah kaum musyrikin yang dengannya Allah melindungi keluarga dan hartaku. Baik. Tuan-tuan nak faham hadis ni, kena faham konteks Hatib. Hatib radhiyallahu an, beliau ni tidak seperti orang-orang Islam yang berada di Mekah ni ataupun yang berada di Madinah ni yang ada sekutu, ataupun ada aman, ada visa, ada pelindungan, kan. Jadi macam Sayyidina Umar daripada Bani Adi. Jadi kalau apa-apa berlaku, Bani Adi akan melindung Sayyidina Umar ni. Jadi dia ada uh, orang yang di belakangnya, kaum ni yang akan melindung dia. Macam Nabi Muhammad, Bani Hashim. Jadi Bani Hashim akan melindungnya. Sebab tu dalam awal dakwah Nabi ada satu waktu tu Abu Lahab melindungi Nabi. Tapi bukan sebab iman, tapi kerana sama kaum. Kan? Jadi Hatib ni dia tak ada orang macam tu. Jadi kalaulah Nabi SAW, kalaulah apa-apa berlaku di sana, mereka nak apa-apakan keluarga orang Islam ni, jadi Hatib ni orang yang takut kalau keluarganya atau hartanya di Mekah tu di apa-apakan. Itu antara sebab kenapa dia utuskan surat tu. Dan surat tu memang bagi tahu peliharalah keluarga dia, hartanya, macam itulah. Juga tidak ada satu pun dari kalangan sahabat kamu melainkan dia punya kerabat di sana, dengannya Allah akan melindungi keluarga dan hartanya. Kan? Jadi di Mekah tu walaupun ada juga kaum kerabat yang tak setuju dan sebagainya, ada juga yang tak setuju dengan pemuka-pemuka Quraisy. Mereka sayang pada kaum mereka tapi mereka tak beriman lagi, seperti Abu Talib, kan. Jadi mereka ni akan lindung harta dan keluarga mereka di sana. Jadi Nabi SAW pun berpesan, dia benar, dia berkata benar. Justru janganlah kamu katakan terhadapnya kecuali kebaikan. Umar pun berkata, dia telah khianati Allah, Rasul dan orang mukmin. Dia aku pancung kepalanya. Nabi pun berkata, bukankah dia dari kalangan ahli Badar? Jadi Hatib ni juga Badariun, dia ahli Badar. Ahli Badar ni kalau para sahabat ni ada kategori. Dia ada Ahlul Badar, dia ada apa tu, perjanjian Hudaibiyah, dia ada Aqabah, dia ada ni, betul, dia ada Ansar, ada Muhajir, dia ada kategori-kategori, kan. Semoga Allah telah berikan jaminan kepada ahli Badar. Jadi Nabi sebut kerana ahli Badar ni tinggi sangat dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah boleh ampunkan dengan sebab kesilapan ni. Baginda berkata, lakukanlah apa yang kamu mahu kerana sungguhnya syurga itu telah wajib bagi kamu. Ini dalam Tafsir Sya'rawi lah. Sungguhnya aku ampunkan dosa kamu. Menitik air mata Umar dan kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nampak? Walaupun perbuatannya nampak macam munafik, tapi boleh jadi dia tak munafik. Sebab tu saya sebut juga kena berhati-hati di bab ni atau subtopik ni. Sebab sekarang ni sangat ramai orang bermudah-mudahan melabel dan labelnya tidak tepat. Moga Allah jauhkan kita lah. Okey, walaupun Al-Quran menafikan iman mereka, tidak bermakna manusia boleh menuduh orang sebagai kafir hanya sekadar pada tanda-tanda. Apatah lagi tanda-tanda tersebut terbuka pada pentakwilan. Nabi menyatakan bahawa baginda tidak pernah disuruh untuk korek apa yang ada dalam hati manusia. Ini semua ada dalam hadis lah. Jadi yang ketiga, Ali bin Abu Talib mengirim sebatang emas yang belum ditempa kepada Rasulullah SAW. Maaf atas tu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Ali bin Abu Talib mengirim sebatang emas. Kita sebut sebuku emas lah, ataupun dia punya tu kan, yang belum ditempa kepada Rasulullah SAW. Baginda pun membahagikan kepada 4 kelompok, antaranya Uyainah bin Badar, Aqra' bin Habis, Zaid bin Khalid, dan keempat pula sama ada kepada Al-Qamah atau Amir bin Tufail. Seorang lelaki dari kalangan sahabat berkata, kami lebih berhak hari ini berbanding mereka. Hal itu sampai kepada Nabi. Baginda pun berkata, apakah kamu tidak percaya dengan aku sedangkan aku yang orang paling amanah di langit? Telah datang kepadaku berita langit pada waktu pagi dan petang. Seorang lelaki yang matanya dan tulang pipi cengkoknya, dahi menonjol, berjanggut tipis, berkepala botak dan menggunakan ikat pinggang berkain berdiri berkata, ya Rasulullah, takutlah kamu kepada Allah. Nabi berkata, celakalah kamu. Bukankah aku ni penduduk bumi yang paling berhak bertakwa kepada Allah? Kemudian lelaki itu pun beralih. Ada lagi tak? Ada juga. Okey. Ini kisah ketika Nabi SAW menawan ataupun membuka kota Taif. Dan jadi masa kat kota Taif tu, Nabi SAW dapat banyak ghanimah.
sangat banyak ghanimah. Kan Nabi beri kepada Safwan satu lembah binatang ternak kan. Jadi orang-orang Ansar ni tak dapat satu pun dari tu. Jadi Nabi kan kumpulkan orang Ansar dan sebagainya kan. Nabi sebut, kamu bersedih ke tak dapat harta dan sebagainya. Sedangkan kamu akan pulang dengan Rasul, mereka pulang dengan harta. Jadi orang Ansar pun menitik air mata kan. Sebab mereka ni memang ikhlas. Tapi dalam satu momen tu juga ada ketika tengah agih-agih harta tu, ada datang orang ni kata bagi aku sikit. Tapi masa dia cakap dengan Nabi tu, dia cakap sangat kurang ajar lah, sangat tidak beradab. Dia sebut, bertakwalah wahai Rasulullah. Dia sebut itakullah. Dia sebut pada Nabi bertakwa. Sedangkan Nabi orang paling bertakwa. Menunjukkan tidak ada adabnya daripada Nabi. Dan Nabi pun sebutlah pada mereka, celakalah kamu, bukankah aku ni penduduk paling berhak bertakwa pada Allah. Dan Khalid Al-Walid pun berkata, waktu ini Khalid Al-Walid sudah Islam. Wahai Rasulullah, apakah tidak aku pancung kepalanya? Nabi jawab Nabi, jangan, kerana dia menunaikan solat. Khalid kata, berapa ramai orang yang solat yang baca dengan lidahnya sedangkan itu tidak ada dalam hatinya. Rasulullah pun bersabda, Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah disuruh untuk korek apa yang ada dalam hati manusia dan teroka apa yang ada dalam perut mereka. Sebab tu ada satu kaedah kan, nahnu nahkum bi zawahir wallahu yatawallas bis sarair. Kita hanya berhukum dengan apa yang zahir. Kita tidak dan Allah yang tahu yang rahsia. Sebab tu Mufti Perlis pernah beritahu tentang dosa kan, pembahagian dosa umum dan dosa peribadi. Dosa peribadi ni kita tak korek-korek lah. Kita tak pergi rumah dia, kita pasang kamera, kita tengok apa dia buat, mengintip-ngintip ni, kita tak buat macam tu. Kalau dosa tu dizahirkan, baru dia dihukum kan? Kemudian Nabi melihat pada orang itu ketika hendak pergi, baginda pun kata, sungguhnya dari keturunannya akan muncul satu kaum yang membaca kitab Allah tapi hanya sampai halkum sahaja. Nampak? Dia baca kitab Allah tapi sampai halkum, tak masuk ke hatinya. Mereka terlepas dari agama sebagaimana terlepas anak panah dari busurnya. Aku kira Nabi juga berkata, seandainya aku hadir pada masa itu, aku akan membunuh mereka sebagaimana bangsa Samud dibinasakan. Ini kita sebut apa? Ramalan Nabi SAW tentang satu kaum yang akan keluar daripada lelaki ini. Ni kita sebut sebagai inilah Khawarij lah. Khawarij. Okay, dalam dan luar hati. Okay, ayat ini menjadi dalil apa yang diungkap di lidah tidak semestinya sama dengan dalam hati. Ini juga sama seperti kes melibatkan Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir pernah dipaksa disebut kufur. Kalau ingat pada awal Islam, keluarga Ammar bin Yasir ni mereka ni dipaksa sebut jangan beriman pada Allah, sebut benda yang kufur. Jadi Ammar pun sebut. Tapi masa Ammar sebut, Ammar tak mengaku dengan hati, cuma sebut dengan lidah je. Jadi dia bawakan kisah ni pada Nabi, dia ceritakan, dan Nabi sebut yang dia bukan orang yang tergolong dengan kufur sebab kan dia sebut, sebab hatinya berlawanan. Lepas tu turun ayat Quran lah, sesiapa yang kufur pada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah, kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedangkan hatinya tenang tenteram dengan iman, kan? Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ini ayat dia. InsyaAllah. Okey, ini hadis berkaitan tanda-tanda munafik. Jadi kita ringkaslah sebab dah habis waktu kan. Okey. Pertamanya yang tadilah 3 tanda tu. Apabila bercakap dia berdusta, apabila dia berjanji dia salahi janji dia, apabila dia beri amanah dia khianat. Ini antara tanda-tanda yang sangat masyhur tentang orang munafik. Dan juga tanda yang lain adalah disebut juga walaupun dia solat, dia puasa, tapi dia juga munafik juga. Jadi solat dengan puasa tak boleh menjamin dia tidak jadi munafik kalau dia dah buat 3 tadi, itulah, itu maksudnya lah. Okey, seterusnya hadis tentang ni dia sebut juga tentang wa iza khasama fajar. Apabila dia bergaduh, dia berkelakuan yang sangat tidak baik, jahat dan menghina. Sangat vulgar. Kita sebut apa sih, vulgar lah, sangat-sangat tidak beradab. Kasar dia punya kelakuan dia. Kalau dia bermusuh kasar. Baik. Ini antara munafik jugalah. Okey, yang keempat,
antara tanda keimanan adalah mencintai orang Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci orang Ansar. Bila dia benci orang Ansar, dia juga adalah tanda munafik. Okay. Dan juga ada hadis lah. Okey, yang kelima, yang terakhir adalah orang yang sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat isyak dan subuh. Jadi kalau solat isyak dan subuh secara berjemaah sukar untuk dilakukan, ini antara tanda-tanda jugalah. Cuma munafik ni ada banyak kategori lah. Dia ada munafik amal, dia ada munafik iktikad. Jadi kalau dari sudut hadis ni adalah munafik dari sudut amalan. Kalau munafik iktikad yang tadi itulah bermusuh dengan Rasul dan Allah. Dan ada banyak lagi hadis lain, contohnya lari dari medan perang dan sebagainya lah. InsyaAllah. Jadi itu sikitlah dari saya, insyaAllah. Kita nak buka soalan ke? Ataupun kita nak tamatkan terus soalan mana? Kalau ada soalan ke? Kita pun dah habis waktu kan. Baik, macam mana? Tak ada eh? Baik, kalau tak ada, insyaAllah ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulah wa kafa billahi shahidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan puan-puan yang hadir. Mudah-mudahan dapat ilmu lah, insyaAllah. Di bulan Zulhijjah ni lagi beberapa hari ni, banyakkan beribadat, puasa dan sebagainya, insyaAllah. Dan doa-doa lah antara kita sama kita. Mudah-mudahan lebih-lebih saya lah, mohon didoakan dapat ilmu yang berkat, kuat ingatan dan sebagainya, insyaAllah. Amin. Terima kasih tuan-tuan. Masa. Ya.